Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi sebagaimana yang Allah sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Semoga Allah tetapkan kita dengan kebaikan-kebaikan ini, Allah tetapkan kita dengan amal-amal ketaatan dan kepatuhan, sehinggalah ke akhir usia hayat kita, mudah-mudahan juga beroleh kita husnul khatimah, beroleh juga kita kematian ataupun kembalinya kita kepada Allah dalam keadaan Allah kasih dan redha kepada kita semua, mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah muslimin yang dirahmati Allah, setelah sekian lama jugalah ya tak bersama dengan sidang jemaah di Masjid Raja Muda Musa ini kerana pelbagai halangan dan juga rintangan. Alhamdulillah pada hari ini dapat bersama-sama untuk kita terus mengambil pelajaran dan juga pengajaran daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil daripada buku ataupun kitab Al-Lu'lu'ul Mu'minin, permata bagi orang beriman. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, hadis yang pertama untuk kita sama-sama lihat dan ambil pelajaran pada malam ini adalah suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ini cinta dan juga kasih kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangan sesekali kita berkata buruk kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syiah di antara kepercayaan mereka juga adalah para sahabat Rasul ini telah kufur setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara pegangan mereka, muslimin yang dirahmati Allah. Kalau ikutkan mereka, hampir semua sahabat ini kufur, kecuali ada beberapa orang saja, tak salah 3 orang saja dia sebutkan. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, apa kepincangannya bila mereka berpegangan sedemikian? Bila kelompok sahabat ini telah dikufurkan, muslimin yang dirahmati Allah, maka bagaimana kita boleh sampai kepada Rasul untuk mengambil ilmu, pelajaran, petunjuk daripada Rasul? Kan? Kalau sahabat itu telah dikufurkan, jadi macam mana nak boleh sampai kepada Rasul? Sedangkan sahabat inilah yang bersama dengan Rasul. Muslimin yang dirahmati Allah, sahabat inilah yang memanjangkan bicara-bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat inilah yang hidup bersama Rasul, yang tengok perlakuan Rasul, yang tengok kehidupan Rasul. Lalu mereka pun tiru. Kerana sifat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, mereka sehabis daya nak buat sebagaimana yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta dan kasih mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sesekali ya muslimin yang dirahmati Allah terjebak dengan perkara-perkara sedemikian. Walaupun kadang-kala ada pihak-pihak yang mendatangkan keraguan kepada kita. Kan, sebagai contoh, bila mana ada pihak-pihak yang meragukan kita dengan membawakan kisah-kisah seperti berlakunya perselisihan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berlakunya perselisihan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, kan, sehingga kan berlaku pertumpahan darah dan sebagainya. Jadi dalam perkara-perkara sedemikian, apa pendirian kita adalah kita orang kata berdiam diri sahaja. Muslimin yang dirahmati Allah, usah kita nak kata hak ni tak betul, hak ni salah dan sebagainya. Sebab kita tidak tahu apa sebenarnya berlaku. Cuma yang pasti, apa yang berlaku pada ketika itu adalah wujudnya
sekumpulan kecil yang menjadi batu api. Kaum munafik. Mereka inilah sebenarnya yang memporak-perandakan umat Islam. Mereka inilah yang merosakkan ukhuwah umat Islam. Mereka pergi sini mengadu domba di sini, mereka pergi sini mengadu domba di sini. Mereka ini jugalah yang mencetuskan permusuhan. Muslimin yang dirahmati Allah. Ni jahat tak jahat ni. Puak-puak munafik ni, muslimin yang dirahmati Allah, dah wujud seawal zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada satu surah khusus kan, surah Al-Munafiqun. Muslimin yang dirahmati Allah, nak menceritakan bahawasanya golongan munafik ini adalah sebahaya-bahaya golongan. Bahkan munafik ini jugalah sejahat-jahat manusia. Muslimin yang dirahmati Allah, seburuk-buruk keadaan orang Islam adalah nifak, munafik. Jadi jauhkanlah kita ini daripada sifat munafik. Muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana munafik? Secara mudah, luarnya Islam, dalamnya tak Islam. Itulah secara mudah. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam itu hanya berpura-pura sahaja. Sebab itu dalam Quran Allah menyebutkan balasan untuk munafik ini fitarkil asfali minan nar, berada pada satu tingkat neraka yang paling bawah. Nak gambarkan betapa buruknya, betapa diberikan seburuk-buruk balasan kepada orang munafik. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya baginda bersabda memuji kaum Ansar, la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun, faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Tidaklah mengasihi mereka, yakni Ansar, kecuali yang beriman, dan tidaklah membenci mereka kecuali munafik. Siapa yang mengasihi mereka, nescaya Allah mengasihinya, dan siapa yang membenci mereka, nescaya Allah murka ke atasnya. Cuma dalam hadis ini secara khususnya Rasul sebutkan kaum Ansar. Kaum Ansar ini adalah saudara Islam yang berada di bumi Madinah, yang menerima kehadiran saudara Islam yang berhijrah daripada Mekah, muhajirin. Jadi dalam hadis ini, walaupun secara khususnya baginda Rasul menyebutkan kaum Ansar, tetapi sebenarnya dia dah merangkumi kepada semua golongan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah sama ada Ansar ataupun muhajirin. Ini sebagaimana juga kita boleh faham dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang Rasul kata, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Jangan cela sahabat aku. Muslimin yang dirahmati Allah, jangan kata buruk pada sahabat aku. Jangan. Ini kita sifat sebagai orang mukmin ni, jangan sekali-kali berkata buruk kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata apa? Sekiranya salah seorang daripada kita ni menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, masih lagi tak dapat menyamai satu mud, secupak dah lebih kurang daripada mereka punya sedekah. Muslimin yang dirahmati Allah, nak ceritanya, walaupun sahabat ini dia punya sedekah itu walaupun kelihatannya satu mud sahaja, satu gantang secupak macam tu lah, satu mud saja, tapi yang kita sedekah sebesar bukit Uhud emas tu pun masih tak dapat menyamai nilai apa yang diinfakkan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak gambarkan apa? Nak gambarkan
para sahabat ini tadi, muslimin yang dirahmati Allah, walaupun yang diberi itu kelihatan sedikit, tapi pemberian mereka ini adalah suatu pemberian yang benar-benar ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Pemberian mereka ini tadi adalah suatu pemberian dalam keadaan mereka ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah. Bahkan sebagai nasihat kepada diri kita, janganlah kita perasan iman kita ini sama macam sahabat. Tak sama, jauh sekali. Langit dan bumi itu pun silap-silap tak dapat lagi langit dengan bumi. Mungkin bumi kita dengan planet Pluto barangkali. Muslimin yang dirahmati Allah. Nak gambarkan iman para sahabat ini, Masya Allah, ya, iman yang sejati, iman yang tulen. Ya, itu sebabnya sedekah mereka itu walaupun kelihatan sedikit, dengan kita yang banyak ini masih tak dapat namanya-namanya. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi jangan sesekali kita mengutuk, mencela sahabat Rasul. Bahkan kasihlah juga kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambil pelajaran daripada kisah-kisah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa? Semoga kita beroleh kebaikan daripada apa? Daripada kisah-kisah hidup mereka. Ya, muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Itu hadis yang pertama. Dan seterusnya hadis yang kedua, muslimin yang dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah memberi cahaya kepada sesiapa yang mendengar ucapanku kemudian menghafaz, memelihara dan menunaikannya. Boleh jadi pembawa fiqh menyampaikan kepada siapa yang lebih faqih daripadanya. Muslimin dan rahmati Allah, hadis ini secara khususnya nak memberitahu kepada kita istimewanya bagi siapa-siapa yang memelihara, menjaga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satunya istimewa, kemudiannya juga muslimin dan rahmati Allah adalah hadis yang lain yang Rasul berikan amaran, siapa-siapa yang berbohong ke atasku, man kadzaba alayya muta'ammidan, dia sengaja berbohong ke atasku, maka ia telah menempah tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita gabungkan dua hadis ini, muslimin yang dirahmati Allah, pelajaran untuk kita adalah betapa pentingnya untuk kita teliti dalam memanjangkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan main mudah-mudah saja. Kan? Itu satu perkara. Satu perkara lagi, kitalah sebagai umat Islam yang nak kena jaga keaslian, ketulinan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana ianya kita nak wariskan kepada generasi-generasi kemudian. Kalau kita tak jaga, muslimin yang dirahmati Allah, maka sumber kepada agama tu hilanglah. Nak rujuk di mana? Sekarang ini rujukan kita itulah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini pula diberikan kefahaman oleh para ulama, muslimin yang dirahmati Allah. Tak boleh juga kita nak baca faham sendiri juga. Dalam nak memahami hadis Rasul ini pun kita mesti juga mengikut apa yang telah difahamkan oleh ulama-ulama kita, muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Dan ada juga pendapat mengatakan hadis ini sebenarnya khusus ditujukan kepada ulama hadis. Sebab kita mana dah hafal hadis ni, muslimin yang dirahmati Allah. Saya tak hafal sebenarnya.
Kan, ini khusus untuk para ulama-ulama hadis yang hafal hadis ratusan ribu buah hadis. Mereka inilah yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan, yang Allah Ta'ala kurniakan cahaya kepada mereka ni. Tapi bila saya fikir balik sendiri, kan muslimin dan rahmati Allah, Masya Allah, hebat betul ulama-ulama dahulu ni. Kan, Quran tu dah tentulah hafal. Kan, dia hafal pula lagi ratusan ribu hadis Rasul. Hafal tu bukan dia hafal dia punya apa tu orang kata matan tu, tapi dia hafal sekali dengan sanad. Sanad ni yang duk daripada Abdullah, daripada tu dia hafal. Masya Allah, hebatnya ulama ni, muslimin dan rahmati Allah. Kita pun tak tahulah, kita dah habis benda, kita makan kismis, kita makan kurma, kita makan, tak ingat-ingat juga. Muslimin dan rahmati Allah. Tapi ulama ni Masya Allah, tengok Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka. Kan, kerana apa? Kerana satu je, kerana keazaman mereka tu sendiri. Kan, kerana keazaman mereka, kerana iman mereka, azam mereka nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka nak kepada Allah, mereka sertakan dengan usaha ikhtiar, belajar beramal, maka Allah berilah. Kan, Allah beri. Itu sebabnya muslimin yang dirahmati Allah, kita tengok ulama-ulama ni kan hebat, Masya Allah, sangat hebat, muslimin yang dirahmati Allah. Jadi patut dan padanlah mereka ini beroleh, orang kata apa, keistimewaan, kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, muslimin dan dirahmati Allah. Baik, itu dia hadis yang kedua pada malam ini, muslimin dan dirahmati Allah. Kita ambil pendek-pendek saja kepahamannya, ya, muslimin dan dirahmati Allah. Kemudian yang muslimin dan dirahmati Allah, satu lagi hadis kita lihat pada malam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini lebih dekat dengan kita. Kenapa lebih dekat dengan kita? Sebab kita boleh amal dalam kehidupan. Dan patut amal pun. Memang kena amal pun. Tak boleh tak amal. Kalau dah kata kita ni cinta Rasul, kita kasih kepada Rasul, maka beramallah dengan sunnah Rasul, hadis Rasul. Baik. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari sadaqatun wa irsyaduka ar-rajula fi ardi dhalali laka sadaqatun wa imatatuka al-hajar wasyauka wal 'azma 'anil tariqi laka sadaqatun. Baik. Hadis ini pertama sekali muslimin yang dirahmati Allah, yang kita nak faham, iaitu nak dapat kebaikan ni mudah sangat. Nak dapat kebaikan mudah sangat. Nak beramal ni mudah sangat. Muslimin yang dirahmati Allah. Semua perkara kebaikan yang kita buat tu, muslimin yang dirahmati Allah, pasti Allah Ta'ala hitung kira bermula dengan gandaan 10 kebaikan. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab dalam hadis yang lain Rasul sebut demikian, bila kita buat je satu kebaikan, Allah dah ganda dah. Allah tak kira satu, tapi Allah gandakan terus, sehingga beratus-ratus kali ganda. Muslimin yang dirahmati Allah. Inilah maha pemurah pengasihnya Allah. Berbeza kalau kita buat keburukan, niat, dia bermula dengan niat lagi. Perkara kebaikan ni, muslimin yang dirahmati Allah, bila kita niat untuk buat kebaikan tu, Allah dah tulis dengan satu kebaikan. Allah catat dah terus, baru je niat. Pada perkara keburukan, setakat niat saja, Allah tak kira lagi. Itu, Masya Allah, Subhanallah. Perkara kebaikan, tadi niat, Allah tulis satu. Bila kita buat, Allah gandakan terus dah pahala.
Allah gandakan terus. Allah tak kira satu, tapi Allah gandakan. Itu pada perkara kebaikan. Pada perkara keburukan, kita buat satu keburukan, Allah akan tulis satu keburukan saja. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi itu sebabnya dalam kehidupan kita ni, rebutlah untuk buat kebaikan. Jangan dilepaskan, jangan disia-siakan. Usahalah dengan sebanyak-banyaknya perkara kebaikan. Jadi antara perkara kebaikan dalam hadis ini, muslimin yang dirahmati Allah, Rasul kata apa? Kamu senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum kau orang. Ini tengok orang dengan muka ketat aja. Janganlah macam itu. Kan? Tahulah muka kita tak berapa lawa mana. Tapi kalau dah senyum tu lawa. Macam saya pun tak handsome, tapi kalau senyum tu insya-Allah manis tu ada. Muslimin yang dirahmati Allah. Apatah lagi, yang depan saya ni memang dah handsome dah pun. Senyum sikit pun. Kan? Memang bertambah-tambah lah dia punya manis dan handsome tadi tu. Jadi muka tadi tu, bila berjumpa orang, biar nampak manis. Ini orang tengok kita pun tak lalu. Muka dah macam puaka. Muslimin yang dirahmati Allah. Janganlah macam tu. Muka manis, senyum, dah. Laka sadaqatun. Itu dah jadi suatu sedekah, suatu kebaikan. Kan? Muslimin yang dirahmati Allah. Apatah lagi kalau kita lebihkan lagi sikit, apa dia? Beri salam. Kan? Taqra'us salam. Beri salam. Dah, tambah lagi satu sunnah Rasul. Muslimin yang dirahmati Allah. Kan nak kebaikan ni, ya Allah Akbar. Allah dah buka dengan seluas-luasnya pintu untuk buat kebaikan. Kenapa tak buat? Bahkan senyum tu jugalah insya-Allah. Orang kata adalah dia punya khasiat-khasiat pada sudut. Orang kata apa kan? Muka tu nampak muda aja. Kan? Ini baru umur 30 dah macam umur 60. Pasal apa? Ketat, manjang mukanya. Kan? Sel-sel muka tu, orang kata saraf-saraf muka tu tak gerak, beku. Pasal apa? Serius manjang. Ya? Muslimin atau senyum. Ya, senyum. Belajar senyum. Ya? Bukan orang kata ketawa terbahak-bahak, bukan. Senyum. Itu satu. Kemudian Rasul kata apa? Kamu melaksanakan amar ma'ruf dan mencegah mungkar adalah sedekah. Ini pun sama juga. Kan? Kita ni hidup ke atas muka bumi ni, muslimin yang dirahmati Allah. Cubalah kita sama-sama mainkan peranan. Ikut daya kita. Kan? Sebagai contoh, kalau daya kita tu kepada keluarga kita, buatlah kerja amar ma'ruf nahi mungkar tu dalam keluarga kita. Kan? Ataupun juga kita buat amar ma'ruf tu pada diri kita sendiri. Pun sama juga. Muslimin yang dirahmati Allah. Yang mana paling pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar pada diri sendiri lah. Bercakap dengan diri sendiri. Suruh diri sendiri buat benda baik. Larang diri sendiri buat benda jahat. Mulakan di situ. Itu kena ada. Kan? Lepas tu kita besarkan anak isteri. Kan? Kalau dah ada kekuatan lagi, mungkin besarkan lagi jiran tetangga. Kena buat. Sebab itulah di antara dasar-dasar penting kepada Islam itu sendiri yang menyebabkan Islam itu boleh berkembang. Kalau masing-masing, saya pun tak bagus sebenarnya, jadi saya pun tak naklah ajak-ajak orang buat benda baik ni. Tengok orang benda jahat pun, aku nak tegur orang apa, aku jahat juga. Kalau semua orang Islam fikir macam tu, muslimin yang dirahmati Allah, Islam tak ke mana? Kan? Islam tak ke mana? Masing-masing pakat duk bertapa dekat Bukit Beroga. Kan? Semua masuk bukit pakat bertapa belaka. Pasal apa? Saya tak boleh nak tegur orang, tak beranilah saya. Saya pun tak baik mana sebenarnya. Ya, faham. Saya pun tak baik mana juga. Kan? Tapi kita buatlah kerja-kerja amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagai suatu proses apa? Nasihat. Nasihat tersebut walaupun
kelihatannya macam kita tuju pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang tuju pada diri kita sendiri. Kena ada sifat tu lah, kan? Nak beri ingat pada diri sendiri, sebab kita pun tak baik mana, kan? Jadi mudah-mudahan dengan bila mana kita beri ingat pada orang tu, mudah-mudahan insya-Allah dengan niat kita pun nak beri ingat pada diri kita, Allah berikan juga kebaikan pada kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan cuma kadang-kadang tak tahan tu, bab menegur orang nombor satu. Tengok orang saja tak betul. Ya, bab kata apa, pepatah kita ibarat ketam nak mengajar nak berjalan lurus. Dia sendiri sengit. Itu memang tak jalan lah macam tu. Kan, muslimin dan rahmati Allah. Jadi bila bercerita pasal amar ma'ruf nahi munkar ini, kita tegakkan juga ma'ruf dalam diri kita, kita jauhkan juga munkar dalam diri kita. Dalam masa yang sama, kita sebarkan juga perkara-perkara kebaikan, dan kita cegah juga perkara-perkara munkar yang ada di sekeliling kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Baik. Kemudian lagi Rasul kata apa? Kamu menunjuk seseorang yang sesat adalah sedekah. Pun kebaikan juga tu. Kan? Ada orang bertanya kita tepi-tepi jalan tu, cik, nak ke Sungai Lalang kok mana? Kita tahu dia saja pedajal, pergi depan lagi. Itu. Jangan macam tu lah. Ya. Kalau dah tahu Sungai Lalang tu belah sana, masuk ke sana. Kebaikan itu sebenarnya yang dia cari. Kebaikan. Tapi jangan buat tahu. Kalau tak tahu, cakap je tak tahu. Saya pun tak tahulah. Macam tu je. Senang cerita. Ya. Kalau sesiapa mungkin sidang jemaah pun yang pernah masa-masa orang kata muda-muda dulu naik motor, kan, kadang-kadang selalu juga saya kat traffic light orang tanya, bang, sini ke mana bang? Kita kadang-kadang jawab, tapi jawab dalam keadaan orang kata, yelah, kat traffic light kan, gelabah tunggu lampu lagi. Bila orang tanya tu, kita terjawab juga. Tapi bila fikir balik, ini kok sana, aku cakap kok sana. Aduh, macam mana? Tak sengaja. Muslimin yang dirahmati Allah. Ya, bukan kita sengaja, tak sengaja, kan? Tapi macam itulah pokok pangkalnya. Perkara itu juga adalah suatu kebaikan. Ini suatu kebaikan. Muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian lagi apa? Kamu membuang batu, duri dan tulang dari jalan juga adalah sedekah. Kan? Tengok atas jalan ada pelepah nyok, kan? Alihkanlah. Tapi banyak kita je langkah saja, kan? Pakat langkah. Seorang langkah, dua langkah, tiga langkah. Apalah masalahnya? Ambil, buang. Kebaikan. Muslimin yang dirahmati Allah. Bukannya berat mana pun pelepah tapa tu, kan? Duri ke sebagai contoh, kan? Paku ke sebagai contoh. Dah nampak dah paku, biarlah, kan? Biar kena ke orang belakang, kan? Padan muka, tengok. Itulah tak baiknya kita, ya? Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi membuang sesuatu halangan daripada jalan juga adalah suatu kebaikan. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Itu hadis yang seterusnya pada malam ini yang kita ambil pelajaran bersama. Dan muslimin yang dirahmati Allah, saya ingat mungkin ini hadis terakhir untuk kita tengok pada malam ini. Ya, suatu hadis yang juga patut untuk kita renungkan bersama dan ambil pelajaran. Ya. Hadis pada malam ini, yang ini yang ada diriwayatkan oleh Al-Bazzar Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, iaitu suatu hadis berkaitan yang kita nak ambil poinnya, jauhi sifat ujub. Ya, sifat ujub. Ini bahaya ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu' daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathum munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan. Nak selamat,
ambil 3 perkara ni. Tanamkan 3 perkara ni. Yang pertama, khasyyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyati. Yang pertama, takut kepada Allah, sama ada dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan. Itu dia. Ni, nak selamat mesti ada sifat ni, takut pada Allah. Tak kira lah sesuatu perkara keburukan yang kita nak buat tu, orang nampak ke, orang tak nampak ke, malam ke, siang ke, gelap ke, cerah ke, semuanya paksi kita adalah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya bila kita tengok, tak ada orang tengok ni, kan? Nak pancing duit masjid. Tengok pula masjid tak ada CCTV, apa lagi? Pancing lah kan? Jangan macam tu, muslimin dan rahmati Allah. Ya, takutlah Allah dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan. Kerana apa? Kerana tiada apa yang tersembunyi daripada Allah. Tiada apa yang tidak nyata dan zahir daripada Allah. Semuanya nyata pada Allah. Semuanya berada dalam ilmu Allah. So kena ada sifat takut, muslimin dan dirahmati Allah. Ya. Kat rumah tak mayang, bagi contoh. Mari masjid mayang. Kenapa? Sebab masjid ramai orang. Contohlah kan, kat rumah tak ada orang, tak apa. Keluar rumah puasa, balik rumah makan nasi. Kat rumah tak ada orang, kat luar orang nampak pakai kopiang pula tu. Kan? Tu. Tanamkan yang pertama sekali, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wal adlu fi ridha wal ghadab. Ya. Adil ketika redha dan juga marah. Muslimin dan dirahmati Allah, kita ni nak buat sesuatu perkara, tak kiralah dalam kita keadaan marah ataupun suka, biarlah perlakuan kita tersebut adil. Ya, bukannya bila kata kita suka, kita lebihkan, lebih daripada yang sepatutnya. Itu dah tak adil lah tu. Bila kita marah, kita kurangkan daripada sepatutnya, tak adil. Kalau kata seseorang, contohlah dalam bab nak beri sesuatu perkara, kalau kata dah seseorang tu memang layaknya 10, 10 lah kita beri. Walaupun dalam keadaan kita marah ke, walaupun dalam keadaan kita suka ke, 10 lah tu kita beri. Jangan kata time suka, kita nak beri lebih. Time kita marah, nak beri 5 saja. Muslimin yang dirahmati Allah. Tak betul macam tu. Maksudnya dalam kehidupan kita, kita tidak ada sifat adil. Kita zalim. Bila mana kita berbuat sesuatu perkara tidak betul pada tempatnya, tidak kena pada tempatnya, itu zalim. Muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Dan perkara yang ketiga yang menyelamatkan adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Maksudnya apa ni? Kita urus hal keuangan kita, ekonomi kita, sama ada ketika fakir dan juga kaya. Urus dengan betul. Adalah berkaitan sedikit sebanyak dengan adil tadi tu. Ya, muslimin dan dirahmati Allah. Bila kita urus dengan betul, muslimin dan dirahmati Allah, time kita susah tara mana sekalipun, insya-Allah masih boleh lah orang kata. Tidaklah sampai orang kata apa, merempat. Dan time kita senang pula, kita tak adalah membazir. Time kita kaya, kita tak membazir, tapi kita banyak infak. Itu pengurusan ekonomi yang betul. Muslimin dan dirahmati Allah.
So ini 3 perkara yang menyelamatkan. Wa thalathum muhlikat, manakala 3 perkara yang membinasakan. Hawa muttaba'un, ikut hawa nafsu, Jahannam. Ikut hawa nafsu, Jahannam. Pasal apa? Sebab hawa nafsu ni memang disuka kepada perkara-perkara seronok yang merosakkan, seronok yang melampaui batasan syariat Allah. Jahannam kita. Jadi jangan ikut hawa nafsu. Ya. Baik. Yang kedua, wa syuhun muta'un, orang yang kedekut ditaati. Dia orang kedekut ni tak boleh ikut sebenarnya. Al-bakhil, bakhil ini bukan sifat orang mukmin. Jadi bila kata bukan sifat orang mukmin, tak ikutlah. Ya. Jangan jadikan haji bakhil sebagai pemimpin. Jangan. Dia tak layak. Muslimin yang dirahmati Allah. Ya, kalau dah tahu dah orang tu tak hidup masin, elakkan dia jadi pemimpin, ketua untuk jadikan ikutan. Tak boleh, tak layak. Ya. Dan yang akhir sekali yang merosakkan adalah wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Seseorang itu merasa ujub, merasa lebih, merasa hebat dengan dirinya sendiri. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi itulah pada malam ini beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sempat kita lihat bersama untuk kita ambil pelajaran bersama. Mudah-mudahan insya-Allah ianya menjadi asbab untuk Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan kepada kita semua dalam kehidupan kita ini, mudah-mudahan insya-Allah. Rasa cukup sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah. Masih tak?